Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 8 April 2020 bersama saya Kerzarif Afindi. 285 rakyat Sarawak kini dikuarantin di 3 bahagian. Laporan ini merupakan antara intipati utama dalam Buletin UKAS edisi petang. Dalam sidang media di Kuching pada Selasa, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata seramai 285 rakyat Sarawak yang baru pulang dari luar negara, Semenanjung, Sabah dan Labuan kini dikuarantin sebagai pesakit di bawah siasatan PUI di 3 bahagian iaitu Kuching, Miri dan Limbang. Untuk Kuching, di Hockley Hotel ada seramai 86 orang. Di Rajah Kot Domani ada 91 orang. Semalam Rajah Hockley saja, hari ini Rajah Kot pun ada dimasukkan. Untuk daerah Miri, Bandar Miri, Hotel Mega pada masa ini sedang ditempatkan 68 orang yang di bawah kuarantin ini, dan di Hotel Somerset seramai 34 orang. Juga di Lembang sudah ada yang dikuarantinkan di Hotel Purnama seramai 6 orang. Sementara itu, Dato' Abdul Karim memberitahu Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri telah mengemas kini kawasan-kawasan yang dikategorikan sebagai zon merah. Antara kawasan-kawasan tersebut adalah seperti tertera. Susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, fenomena baby boom mungkin berlaku dan tidak terkecuali di Sarawak. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam kenyataannya di Facebook memberitahu sama ada berlakunya baby boom atau sebaliknya, negeri ini cukup besar untuk menampung bayi yang baru lahir dan sentiasa mengalu-alukan para ibu. Jelas beliau, segala persoalan itu akan terjawab setelah melihat kadar kelahiran bayi pada penghujung tahun ini dan awal tahun 2021. Dalam kenyataan sama, beliau turut berkongsi statistik dari Jabatan Pendaftaran Negara mengenai status terkini Endowment Fund Sarawak setakat 31 Mac 2020 dan statistik pendaftaran bantuan ibu bersalin mengikut kawasan dan kaedah setakat 6 April 2020. Sempena dengan sambutan Hari Kesihatan Sedunia semalam, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, Dato' Alexander Nantalinggi menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua petugas kesihatan, juga pasukan penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna kerana menjadi barisan hadapan pada saat getir ini. Pandemik COVID-19 ini merupakan satu cabaran getir kepada negara kita dan juga seluruh dunia. Namun petugas-petugas kesihatan kita inilah menjadi frontliners kita yang sanggup mengorbankan masa, bahkan mempertaruhkan nyawa sendiri demi kesejahteraan dan keselamatan negara kita. Dalam temu bual khas, beliau yang juga ahli Parlimen Kapit berharap semoga dengan kerjasama semua pihak, rakyat Malaysia pasti menang dalam perjuangan memerangi penularan COVID-19. Laporan seterusnya di Sarike. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh tampil menyumbang kepada petugas barisan hadapan yang berkhidmat siang dan malam semasa tempoh PKP. Sementara itu, ASP Jonathan Nyanya Langga merakamkan penghargaan di atas sumbangan yang diserahkan. Saya sebagai wakil Ketua Polis Daerah Sarike menasihatkan orang awam, orang ramai di Bandar Sarike supaya patuhlah pada arahan PKP kita. Yang mana kalau di sebelah malam tu duduk-duduklah, diam-diamlah di rumah. Okey, kalau di sebelah siang, kalau tiada barang penting sangat nak dibeli, ke bandar, ke market, ke supermarket, janganlah pergi. Duduk diam di rumah. Bantulah kami polis, Jabatan Kesihatan untuk mementeras gejala COVID-19 kita.
Manakala pakar perubatan kecemasan Dr. Anas Amri Hashim pula menyeru kepada orang awam agar terus patuhi dengan PKP untuk membendung COVID-19. Semua dapat beri kerjasama, sila berada di rumah dan janganlah keluar jika tidak ada apa-apa keperluan dan sama-sama beri kerjasamalah untuk kita sama-sama membantras wabak COVID-19. Berikut pula bantuan makanan Sarawakku Sayang. Menurut kenyataan media Markas Pemerintahan Medan Timur Tentera Darat pada Selasa, program bantuan bekalan makanan Sarawakku Sayang dengan bantuan Pasukan Angkatan Tentera Malaysia ATM telah dimulakan di kawasan pedalaman sejak 5 April hingga 10 April 2020 di Sibu, melibatkan 5 kawasan DUN iaitu Mulu, Telang Usan, Batang Ai, Meluan dan Pakan yang membabitkan 19 buah lokasi. Kata kenyataan itu, pasukan tentera darat akan membuat tugas loading dan offloading, manakala pihak tentera udara akan melakukan penghantaran bantuan makanan ke lokasi yang terpilih menggunakan sebuah pesawat EC-725 milik TUDM dan 2 buah pesawat EC-135 milik Hornbill Skyways. Tambah kenyataan tersebut, lokasi pertama penghantaran bekalan makanan telah dilaksanakan di Bario, melibatkan 400 pek dengan 4 sorti pada Ahad, manakala penghantaran bekalan makanan di sektor Miri sebanyak 428 pek di 4 buah lokasi pada Isnin. Seterusnya, 2 lokasi penghantaran membabitkan 3 sorti dan 328 pek berjaya dihantar pada Selasa. Dan baki sebanyak 6 lokasi tidak dapat diteruskan kerana keadaan cuaca yang tidak mengizinkan. Sementara itu, di Limbang, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah telah mengaktifkan operasinya di seluruh bahagian dan daerah dengan peranan dan tanggungjawabnya semakin bertambah mengikut situasi semasa. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Limbang, Supri Awang Said berkata, pengaktifan operasi di peringkat daerah adalah untuk memastikan keselamatan masyarakat terjamin. Sebagai contoh, program yang sekarang ini kita jalankan dari hampir setiap hari adalah operasi nyahkuman, terutama di kawasan Bandar Limbang dan juga pinggir bandar Madamit dan juga Tedungan. Kita lebih tumpukan kawasan-kawasan ini terutama di peringkat kedai-kedai, premis kedai. Dan perkara yang agak menarik adalah apabila kita gerakkan operasi ini di kaki-kaki 5 kedai, kita mendapat kerjasama daripada pekedai-pekedai mereka, kedai kerana mereka sendiri melaksanakan operasi nyahkuman di dalam kedai mereka. Ini dapat memastikan keselamatan mereka dan juga keselamatan pelanggan yang memasuki kedai mereka agak terjamin. Semasa ditemu bual wartawan Buletin UKAS di Limbang pada Selasa, Supri yang juga pegawai daerah Limbang menambah nasib gelandangan turut mendapat perhatian dan mereka ini ditempatkan yang penempatan yang dikhaskan untuk memastikan mereka tidak terdedah dengan wabak COVID-19. Seterusnya, dalam menangani wabak pandemik COVID-19, Sarawak Forestry Corporation SFC mengambil langkah-langkah proaktif bagi melindungi spesies orang utan di pusat hidupan liar Semenggoh. Pihaknya dalam satu siaran di Facebook pada Selasa berkata, langkah-langkah tersebut adalah seperti membersihkan kawasan pusat berkenaan, terutama kawasan-kawasan yang selalu didatangi orang utan. Ujar pihaknya lagi, keutamaan buat masa ini adalah memastikan bekalan makanan mencukupi dan spesies berkenaan selamat daripada dijangkiti virus COVID-19. Sebelum mengakhiri buletin, orang ramai boleh membuat pembelian melalui e-bazar susulan penutupan Bazar Ramadan.
Sekian edisi petang bersama saya Kerzarif Afindi dan kru penerbitan. Jaga diri dan sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.